Nama apa, Dek? Apa ada nama apa? Ha? Mbappe? Benar? Ha? Nama macam Perancis yang boleh? Miftah. Comel nama. Okey, soalan dia. Cium pipi kawan. Siapa cium? Miftah, ha? Awak cium pipi dia? Ha? Dia cium pipi awak? Mana nak tengok muka mana? Okey. Awak nama apa? Adi. Tadi cium pipi dia? Dalam kitab Fatwa Nawawi, dalam kitab apa benda ni, fatwa ni Imam Nawawi, dalam kitab Fatwa Syekh Nuruddin Al-Banjari, hukumnya cium pipi ni harus sama jantina lah. Faham? Yang diharamkan sama jantina ni cium dengan syahwat. Okey? Cium pipi maksudnya cium kerana kasih. Cium kerana nak pergi ke tempat yang jauh. Cium pipi, cium dahi kerana baru pulang dari musafir. Itu semua itu perkara yang pada adatnya tidak membangkitkan syahwat. Adapun cium mulut tu bukan, tu gay. LGBT tu. Faham? Tu bukan. Jadi cium pipi tu dibenarkan syarak. Okey? Dan kadang-kadang dia menjadi adat, menjadi budaya. Dalam kitab Adabul Musafahah, Syekh Nuruddin Banjari kau. Dia kata lepas pada kita salam, kadang-kadang kita salam saja. Ada orang dia tekan, ada orang dia letak di dada, ada orang dia letak di kepala lagu tu. Faham? Hukum semua harus. Kerana tujuan itu takrim. Faham tak? Itu semua ikram. Mana memuliakan orang. Kita salam dengan dia, kita buat gini. Maknanya bekas tangan itu kita muliakan. Bukan nak kabur tangan dia tu molek. Kita hormat dia tu. Nak tunjuk hormat menghormati. Supaya datang kasih sayang. Itu hukumnya harus. Jadi kalau kita ni lama tak jumpa kawan kita, kita peluk. Hukumnya harus. Tapi kalau puak, tak boleh haram. Peluk girlfriend. Tak boleh. Cium pipi lagi tak boleh. Terima kasih, Dek. Okey? Soalan terakhir. Apakah pandangan agama bila masjid terlalu banyak dihias dengan tulisan Al-Quran? Dalam kitab-kitab fatwa ulama mengatakan sebaiknya hiasan-hiasan itu tidak di hadapan, tetapi di sebelah tepi. Kerana kita semayang menghadap di hadapan. Sebab itulah ulama dia memakruhkan orang pakai baju-baju yang bergambar. Kerana bila ada gambar, orang akan tengok surah apa ni. Di baju dia tu dia tulis surah apa ni. Jadi orang tu lalai semayang. Tapi jarang orang pakai surah, bahasa gambar lah. Kerana dia akan melalaikan orang yang di belakang. Kerana itu ulama memakruhkan sejadah yang ada gambar. Kita duduk tengok sejadah, momel kat bawah ni. Sebelah tak macam mana kat bawah. Nampak? Tujuan akimi salata li zikri. Dirikan semayang supaya hatimu ingat kepada aku. Hari tu kita semayang jemaah Masjid Putih. Orang depan kita budak. Dia pakai baju anjing atas belakang. Anjing tu 12 ekor. Ngaku aku bodoh duk bilang 12 ekor. Jadi lalang kita betul sungguh. Ulama kata bila gambar, kita duduk belakang jadi lalang. Kita duk bilang 1, 2, 12 ekor anjing. Tu larang. Kalau tulisan-tulisan yang haluh-haluh, kata ulama dimaaf, benda kecil. Kalau yang terang-terang jelas tu sebaiknya kita tak bakar masa solat. Kerana orang belakang akan baca. Kita duduk belakang dia, ada tulis di baju, kita belakang duduk baca. Persatuan takut bini cenering. Aku nak masuk ketek persatuan. Jadi hati kita lara. Jadi dalam kitab-kitab fatwa mengatakan sebaiknya lah kita kumpulkan fatwa lah. Tidak di hadapan tapi di tepi. Sebab ada orang dia membaca dan sebagainya. Mandi serta solat jenazah biasa ikut kehendak keluarga semati. Mana sebenarnya lebih afdal? Mandi serta solat di rumah atau di masjid? Mati di mana? Mati di masjid. Mandi di masjid kalau dia tempat mandi. Mati di rumah. Mandi di rumah. Kerana nak cepat. Asri'u tadi ya. Faham?
Cuma kata ulama masalah solat. Okey, solat itu kata setengah ulama afdal solat di masjid. Kerana masjid itu tempat paling banyak rahmat di muka bumi. Kerana Nabi sebut khairul buq'ati fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di bumi masjid. Adapun mandi di rumah tak ada tempat mandi rumah tak sesuai, rumah buruk pun di masjid ada ruang mandi dan sebagainya, pergi mandi. Ada orang sediakan kebajikan. Soalan seterusnya, ingat dah kita kat Cinering, kalau ada masjid ke apa ke, orang-orang yang berurusan dengan mayat minta derma, kita beri lah. Dia nak beli kain, nak bagi nak beli ngusung ke apa ke, beri bitis satu. Faham tak ke? Pasal kita banyak dah Tuhan beri dunia, akhirat pula jadi kaya kita di akhirat. Lagi ngusung kita tu orang pakai, buat usung orang, mana-mana ada piti lebih 100,000, beli bank jenazah. Bank jenazah lah ni sekeheng kita tanya 40,000. Beli. Betul tak? Bawa jenazah. Ada orang beli pun padang guna orang, tak guna dah aku. Biar guna orang, kita tak guna tak apa. Kita umur panjang. Boleh tak makan ikan bok Vietnam sebab atas bok itu ada daging babi dan anjing? Pula dah. Baik. Sekarang ni bok Vietnam boleh tangkap ikan di laut kita. Itu dia panggil miracle. Faham lagi? Kejadian ajaib akhir zaman. Betul tak? Kalau tahun 90-an tu tak boleh tak betul tak? Kena tembok di JLDN lah. Ni boleh. Jadi hak orang kafir punya nelayan Vietnam ada dia letak daging babi sekali. Okey? Letak dengan ikan yang mana yang yakin atau zon terkena najis, maka wajib kita basuh mengikut jenis najis. Kalau kita yakin kena najis mughallazah, wajib basuh cara basuh mughallazah. Jika kita yakin kena najis mutawassitah, wajib selesaikan cara basuh mutawassitah. Jika datang ragu saja kena atau tidak wajib basuh, sunat kita bersih. Okey? Soalan seterusnya, boleh tak ambil duit sara hidup nelayan? Saya tak ke laut, dapat duit nelayan sebab bot atas nama saya. Baik, dia ni ada bot yang pergi ke laut posoh, dia tuang bot, duit sara hidup nelayan dapat ke dia? Boleh tak dia guna? Tengok terma. Kita tak boleh jawab. Yang mengeluarkan sumbangan duang kebajikan tadi kepada siapa sebenarnya diperuntukkan? Kepada tuan bot, tuan bot boleh makan. Kepada orang yang menjadi nelayan kerana hidup mereka susah, maka tuan bot tak boleh makan. Kena hati-hati, jangan asal duit makan. Kita datang Nabi, khabar kita jaga baik atas dunia ni. Makan hak haram, semayang tak terima. Atas dunia semayang tak terima, akhirat go to hell. Jaga baik. Kita Melayu tak pakai hadis bab ni, kita pakai benda rezeki jangan ditolak. Orang beri ambil. Faham lagi? Orang beri ambil. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yaqbalullahu salata hadikum fi jawfihi haram. Allah takkan terima satu semayang yang kamu kerjakan dalam perutmu ada piti haram. Pitih tu untuk posoh, orang susah, mu tuan mutu bahang. Kalau gitu, takut-takut gitu, cek molek, tengok terma, tengok apa bendakah maksud sumbangan itu diberi, kepada siapa yang layak menerima. Kerana apa? Kerana makan. Itu atas dunia tak terima sembahyang, akhirat Nabi pesan, kullu lahmin nabata min sultin fannaru aulabi. Siapa yang hidupnya, tubuhnya ada masuk harta yang haram, jadi darah dagingnya, maka pannaru aulabi. Pannaru, maka neraka lebih layak baginya. Orang putih cakap member of the hell. Betul tak? Itu kita bimbang. Jadi hati-hati dalam bab makan. Apakah hukum suami isteri tidur dalam selimut dalam keadaan bogel? Siapa tanya? Biar lain nak tanya tak? Innallaha la yastayin haq. Allah Taala tak malu menceritakan perkara yang benar. Okey, biarlah belajar. Suami dan isteri, kita tidur dengan isteri, dalam keadaan berbogel, tak ada pakaian, dalam selimut, pokoknya haram.
kalau isteri orang. Okey? Daklah isteri kita lah. Dak isteri kita faham baik apa makna akad nikah. Aku nikahkan akan dikau wahai hijau bin merah. Nah, dengan oren binti biru. Jangan politik, contoh. Mas kahwin RM100 tunai. Kita jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Faham baik. Bukan saja dia bertukar daripada nama tunang kepada status isteri, tetapi juga sudah terangkat aurat. Tadi sebelum akad nikah, dia dengan kita ada aurat. Kita ada aurat, dia ada aurat. Faham? Apa makna aurat? Wajib tutup. Anggota yang wajib tutup, anggota yang kita haram tengok. Bila jawab nikah sah, tidak ada lagi anggota yang dia wajib tutup dari suami, tidak ada lagi anggota suami yang wajib tutup dari isteri. Faham lagi? Jadi ada aurat tak suami isteri? Tak ada. Dah mu tanya benda. Tidur dalam tak pakai pakaian, dalam selimut pula. Faham lagi? Tak ada aurat dah. Nah, dia tak ada aurat, ada tak larangan? Tak ada larangan. Okey? Tidak ada aurat. Mandi berdua, tak ada masalah. Bahkan itulah yang menyebabkan kita sihat, jantung kita kuat. Dr. Ahmad tak? Mandi berdua. Nah, dakwah dalam ni. Kena buat semula. Okey? Buat zaman dulu, zaman muda. Masa tua ni kena buat. Kenapa? Bila kita mandi berdua, kita akan hilang rasa marah-marah sebelum ni. Rasa sakit hati kan ada kan? Tak sikit banyak. Sakit hati ke bini, bini sakit hati ke laki, kita akan jadi gembira. Itu mana litas kuno ilaiha. Supaya kamu berseronok, duduk aman damai, kasih sayang dengan isterimu. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah tua. Faham lagi? Kita dah masuk 60 dah, lebih molek mandi berdua. Nampak apa? Kerana kita akan mandi dalam keadaan ceria. Nak bermain-main pula. Sebab tu tujuan kahwin, Nabi kata tulah ibuha wa tulah ibuka. Kamu ajak dia, kamu bermainkan dia, dia bermainkan kamu. Buat lalu malam ni doktor. Dulu. Suami ambil air simbah ke bini. Bini pecek obat gigi, tak tekuk laki. Laki simbah conditioner pula. Isteri simbah pelorok. Meninggal dunia. Bang. Ada model. Soalan seterusnya.